Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanis Sofia binti Osmira dan saya akan menceritakan tentang corak ekonomi negara sebelum dan semasa penjajahan. Malaysia telah melalui banyak perubahan dalam sistem ekonominya. Pada zaman pra penjajahan, kebanyakan keluarga mengamalkan ekonomi sara diri dan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, perdagangan menjadi kegiatan ekonomi yang terpenting. Sewaktu penjajahan British pula, banyak lumbung biji timah dan ladang getah telah dibuka. Ramai tenaga buruh dari China dan India dibawa masuk, manakala masyarakat Melayu tidak diberi peluang untuk diserapkan dalam kegiatan ekonomi moden dan mereka dibiarkan kekal dalam kegiatan pertanian bercorak tradisional. British telah mengamalkan dasar pecah perintah yang bertujuan untuk mengurangkan interaksi antara kaum dan ini membentuk kawasan penempatan yang berasingan antara semua kaum. Masyarakat Cina banyak tertumpu di kawasan bandar sebagai peniaga dan pelombong. Masyarakat India menetap di ladang sebagai penoreh dan kebanyakan Melayu kekal di luar bandar sebagai petani dan nelayan. Ini menyebabkan jurang kemiskinan antara masyarakat bandar dan luar bandar menjadi luas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiqah Zulaika binti Zuraimi dan saya akan menceritakan sedikit mengenai ekonomi di Malaysia selepas penjajahan, iaitu selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Keadaan penguasaan ekonomi menjadi tidak seimbang dalam kalangan kaum masih wujud dari zaman semasa penjajahan oleh kerana dasar pecah dan perintah yang dijalankan oleh pihak British sebelum kemerdekaan lagi. Maka, pihak kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk selesaikan masalah ini melalui beberapa cara. Untuk yang pertama ialah menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat dan yang kedua ialah supaya jurang perbezaan ekonomi antara masyarakat bumi putera dan bukan bumi putera dapat dihapuskan. Pihak kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk memberi peluang kepada masyarakat Melayu dan bumi putera agar sama-sama bergiat aktif dalam sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi negara kita dilakukan dengan mengambil kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu sehinggalah sekarang 2021. Okey, so untuk maklumat dan dasar ekonomi Malaysia, saya akan bercakap tentang DEB iaitu Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ini diperkenalkan pada tahun 1970 dalam rancangan Malaysia Kedua oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. DEB ni dia merupakan hasil daripada peristiwa 13 Mei 1969. Untuk yang tak tahu tentang peristiwa ini merupakan insiden rusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia pada masa itu. Peristiwa ini dia bukan sahaja telah merenggut nyawa serta harta benda, ia juga mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. So punca utama peristiwa ini terjadi adalah disebabkan oleh jurang ekonomi antara kaum, politik perkauman dan prasangka. DEB juga terangkum dalam rangka rancangan jangka panjang RRJP1 1970 sehingga 1990 yang mencakupi 4 rancangan 5 tahun Malaysia. So, untuk maklumat DEB ada 2. Satu adalah untuk membasmi kemiskinan dan kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat. Jadi, disebabkan dah ada maklumat, so mestilah ada strategi kan? So, untuk strategi untuk membasmi kemiskinan, satu adalah untuk memodernkan keadaan kehidupan rakyat. Kedua, meluaskan peluang pekerjaan bagi semua rakyat. Ketiga, menggalakkan penyertaan rakyat dalam sektor yang berpotensi tinggi. Dan last sekali adalah untuk memajukan daya pengeluaran golongan miskin yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Untuk strategi yang kedua iaitu untuk menyusun semula masyarakat. Pertama sekali adalah untuk menambahkan pemilikan rakyat dalam sektor swasta. Kemudian membina satu masyarakat perdagangan di kalangan orang bumi putera.
Ketiga, membangun kawasan-kawasan yang selama ini mundur tetapi berpotensi tinggi. Dan akhir sekali adalah untuk meluaskan lagi peluang pelajaran dalam dan luar negeri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurdiana Alina dan saya akan menerangkan tentang 3 dasar selepas merdeka untuk mewujudkan masyarakat industri. Dasar yang pertama ialah dasar industri berat negara, di mana sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara setanding dengan sektor pertanian. Tahap-tahap industri ini dimulai dengan industri tradisional berasaskan pertanian sebelum tahun 1960-an kepada industri gantian import pada tahun 1960-an. Seterusnya, industri intensif buruh dan ekspor pada tahun-tahun 1970-an. Dasar yang kedua ialah dasar pandang ke timur. Dasar ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Ketika itu, Dr. Mahathir baru saja menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981. Dasar ini telah diumumkan semasa persidangan 5th Joint Annual Conference of Majeka atau Jamaica di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Antara isi-isi kandungan dasar ini adalah perubahan struktur dalam organisasi perkhidmatan awam, termasuk penggunaan kad perakam waktu. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan pekerja menepati waktu bekerja. Seterusnya, penggunaan tanda nama juga diperkenalkan bagi merangsang ketulusan dan kebertanggungjawaban. Isi kandungannya seterusnya adalah untuk menubuhkan pasukan kawalan mutu atau Quality Control Circle, QCC. Melalui pasukan ini, kita dapat melihat mutu perkhidmatan kerajaan meningkat dengan baik dari semasa ke semasa. Selain daripada itu, perkhidmatan kaunter dan pembayaran bil setempat juga diperkenalkan bagi memudahkan urusan rakyat. Kemudian, fail meja dan manual prosedur kerja juga diperkenalkan kepada semua kaki ketangan kerajaan supaya setiap pekerja tahu bidang tugas masing-masing, tahu prosedur, melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan dan sasaran kerja tahunan dapat dicapai dengan mutu kerja yang memuaskan. Seterusnya, konsep pejabat terbuka juga diperkenalkan. Ini adalah bertujuan untuk memecahkan pandangan lama bahawa harus ada dinding pemisah di antara pegawai dan petugas bawahan, membolehkan penyeliaan langsung dan hubungan yang cepat seterusnya menyelesaikan sesuatu isu dengan pantas. Dan akhir sekali adalah untuk mengubah sikap perkhidmatan awam yang lebih baik melalui slogan seperti perkhidmatan cemerlang, bersih, cekap dan amanah dan kepimpinan melalui tauladan. Okey, saya Hanis. Dan apa yang saya dapat pelajari daripada pembentangan ini ialah ekonomi merupakan salah satu tunjang pembangunan kemajuan negara. Saya pelajari yang semua pihak, tidak mengira kaum dan agama, perlu bekerjasama bersama-sama dalam setiap sektor ekonomi supaya kemakmuran negara dapat terjamin. Saya juga mendapati ekonomi yang seimbang di mana semua orang, tidak mengira latar belakang, yang mendapat manfaat ekonomi yang sama akan menyumbang kepada perpaduan kaum dalam negara. Saya juga mendapati kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dalam mencapai keseimbangan ini dan kerana itu saya bersyukur atas usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan yang terdahulu. Negara Malaysia dapat mengekalkan keamanan dalam negara meskipun kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan berlainan agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Afika Zulaika binti Zuraimi. Apa yang saya dapat pelajari daripada tajuk video pembentangan kami ialah ekonomi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini kerana ekonomi merupakan salah satu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Dari zaman penjajahan sehinggalah ke masa kini, saya nampak banyak perubahan yang positif dan ekonomi di Malaysia makin meningkat dengan begitu baik sekali. Oleh itu, saya berharap generasi pada masa akan datang dapat meningkatkan lagi ilmu ekonomi untuk mencapai kemakmuran pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.
Daripada pembentangan kami, saya dapat pelajari bahawa ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting bagi sesuatu negara untuk terus berkembang dengan maju dan pesat. Tanpa ekonomi, sesuatu negara tidak mampu untuk mencapai potensi-potensi sebuah negara yang gemilang. Saya berharap dengan adanya kemudahan teknologi yang lebih maju, negara kita mampu berkembang dengan lebih pantas dan dikenali di semua pelosok dunia. Assalamualaikum, saya Zulaisha dan apa yang saya dapat pelajari daripada video ini adalah ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan negara kita. Wujudnya dasar ekonomi seperti dasar ekonomi baru, dasar-dasar awam kerajaan dan dasar perswastaan dan sebagainya telah membantu negara kita dalam meningkatkan lagi pendapatan negara. Lalu kemajuan seperti kemudahan awam, perkhidmatan yang berkualiti dan sebagainya pun terhasil. Walau bagaimanapun, negara kita haruslah tetap merancang strategi yang baru, strategi ekonomi yang baru untuk menstabilkan lagi ekonomi negara kita untuk menjaga pembangunan negara kita dan menjamin keharmonian negara.